saya nak tanya tu, sebab pengalaman tu banyak banyak di sekolah. Apa beza dari sudut cabarannya mengajar kanak-kanak remaja dalam bidang yang Cikgu Fariza memang passionate, beralih kepada mengajar ibu bapa, mungkin tidak ajar elektrik dan elektronik saya rasa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hakimah Muhammad, host insight anda pada hari ini. Anak-anak merupakan amanah kita semua. Jadi untuk memastikan mereka membesar dengan baik, terutamanya di Malaysia ini, pembinaan suasana dan budaya yang sihat amat penting. Maka Salam ingin mengajak supaya kita bersama-sama sayangi dan lindungi anak-anak Malaysia. Insight bersama Salam pula akan menemubual figura-figura untuk mencetus inspirasi positif bagi membangun dan membela kanak-kanak di Malaysia. Sahabat-sahabat yang dikasihi, pada hari ini kita bersama seorang yang berjiwa cukup besar, 30 tahun berkhidmat di bidang pendidikan. Jawatan terakhirnya merupakan pengetua di Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur. Saya menjemput, terima kasih Cikgu Fariza Said Hassan kerana sudi bersama kami. Terima kasih Cikgu Fariza. Sama-sama Puan Hakimah, terima kasih juga kerana menjemput saya. Alhamdulillah, apa khabar Cikgu? Alhamdulillah, baik. Baiklah sahabat-sahabat. Hari ini Cikgu Fariza kami nak menemubual sedikit, santai-santai saja kita nak bersembang pada hari ini. Lebih kepada nak korek pengalaman Cikgu Fariza di sepanjang dunia pendidikan dan yang menariknya pada hari ini adalah pasca pendidikan tu. Saya tadi sempat bersembang-sembang dengan Cikgu Fariza. Beliau mengatakan selepas beliau bersara di dunia pendidikan, cikgu jadi cikgu apa dulu tu cikgu? Oh, saya ni subjek engineering. Engineering. Pengajian kejuruteraan elektrik elektronik, tu subjek saya lah. Oh. Wow. Tu yang banyak kena lukis-lukis semua tu kan? Di sekolah menengah. Adalah resistor semua tu kan. Ya, cikgu. Jadi kami sebenarnya soalan pertama, soalan yang sederhana, santai-santai saja. Daripada menjadi guru 30 tahun, ajar engineering, selepas bersara, apa yang menariknya yang saya ingin berkongsi dengan sahabat-sahabat pada hari ini, Cikgu Fariza, dia mengajar ibu bapa pula. Di dalam satu program bersama Gabungan Bertindak Malaysia, GBM, Impak Ibu Bapa memastikan peningkatan akademik anak-anak. Jadi kami nak kenal dengan lebih lanjut apa yang Cikgu Fariza lakukan. Tapi sebelum kita pergi kepada impak tu, kalau Cikgu Fariza boleh kongsikan apakah turning point, mungkin imbau balik mungkin masa kecil-kecil, masa belajar dekat UK ataupun masa mengajar misalnya, turning point di mana kenapa daripada pendidikan anak-anak ini kepada pendidikan ibu bapa. Kalau Cikgu Fariza boleh kongsikan. Okey. Sebenarnya memanglah 30 tahun pengalaman saya tu berkaitan dengan pendidikan anak-anak pelajar lah. Jadi saya sebenarnya mulakan kerjaya saya di Politeknik Al-Star. So jadi tu mengajar sekejap lah, pelajar lepasan menengah. Sekejap saja dalam 2 tahun. Seterusnya saya mengajar pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5. Sampailah saya bersara lah. Jadi itu pengalaman saya mengajar anak-anak. Sekarang ini saya terlibat dengan Impak. Jadi saya menjadi guru kepada ibu bapa. Jadi turning point-nya adalah apabila saya terlibat dengan program Impak itu sendiri. Jadi Impak tu adalah ibu bapa memastikan pendidikan akademik anak. Jadi selalunya kalau orang cerita tentang peningkatan akademik, biasanya orang akan fokus kepada pelajar-pelajar kan. Selalunya sekolah akan buat latih tubi, akan buat program motivasi, kem-kem mata pelajaran dan sebagainya. Ataupun mungkin juga untuk cikgu kan, strategi macam-macam, format soalan dan sebagainya. Tapi kira Impak ni unik lah, unik. Jadi dia peningkatan akademik tapi dia tak fokus kepada pelajar tu sendiri. Fokusnya adalah kepada ibu bapa. Itu yang membuatkan saya berminat lah
untuk terlibat sama dalam program impak ni. Jadi dan juga pengalaman saya sedikit dalam bidang pengurusan, sebab saya mula sebagai guru biasa, lepas tu naik jadi perongkanan, jadi pengetua, jadi biasa jugalah bersama dengan guru-guru. Jadi pengalaman ni lah yang membuatkan saya beranilah untuk bersama-sama dalam program impak ni, insyaAllah. Jadi kalau Cikgu Fariza boleh bagi nombor berapa ramai yang telah ibu bapa yang telah Cikgu Fariza ajar melalui program impak ni? Okey, secara direct tak ramai, sebab saya sebenarnya terlibat dengan pilot project, kita kata pilot project masa impak mula-mula yang nak dilaksanakan tu. Jadi ibu bapa kita tak sampai 40 orang pun. Dalam lebih kurang 15 kali pertama, lepas tu kita dapat dalam lebih kurang 25 macam itulah untuk kali kedua, di mana kita buat PPR Kota Damansara. Itu secara direct saya jadi jurulatih lah. Tapi Alhamdulillah kita dapat laksanakan impak ni dan bilangan ibu bapa yang telah sertai itu melebihi 1,000 lebih lah. 1,200 macam tu. Tetapi itu melalui jurulatih yang kita dah train. Ya, Alhamdulillah. Dan saya pasti Cikgu Fariza terlibat secara langsung dalam memberi pelatihan kepada jurulatih-jurulatih tersebut kan? Ya. Jadi saya rasa itu antara kejayaan kami lah, saya rasa sebab kita boleh replicate ataupun kita boleh orang kata kembangkan kan program ni di seluruh negara dengan kita tak payah, saya sendiri tak payah turun untuk bagi latihan. Dengan kita punya program kejurulatihan itu kita dapat train kita punya sukarelawan untuk jadi jurulatih kepada ibu bapa di lokaliti mereka masing-masing. Dan ada beberapa program yang saya dapat sertai bersama dan saya dapati mereka sebenarnya boleh buat kadang-kadang lebih baik daripada kita lagi. Saya rasa itu antara kelebihannya lah. Dia macam ambil pengalaman menjadi pengetua, memantau dan mengurus guru-guru di sekolah dan lepas ni memantau jurulatih dan sukarelawan pula, begitu ya Cikgu Fariza? Lebih kurang macam itulah kita gunakan semaksimal mungkin lah pengalaman-pengalaman yang ada untuk kita gunakan di bidang yang lain pula. Itulah. Okay. Saya nak tanya tu, sebab pengalaman tu banyak di sekolah. Apa beza ataupun beza dari sudut cabarannya mengajar kanak-kanak remaja dalam bidang yang Cikgu Fariza memang passionate, beralih kepada mengajar ibu bapa, mungkin tidak ajar elektrik dan elektronik saya rasa. Jadi apa cabaran perbezaan kedua-dua ini? Okey, perbezaannya adalah pelajar tu, situasi dia tu memang very formal dan mereka pun memang dah dididik dari awal kan. Kena disiplin, kena dengar cikgu mengajar, bahan-bahan pun kita dah dah kuasai, terutama bila dah 30 tahun dalam bidang yang sama, semua ada dalam kepala kita, kita dah kuasai bidang itu. Jadi kita masuk, kita memang yakinlah dengan penuh keyakinan memberi input-input kepada pelajar kita dan kita dapat sampaikanlah dengan ilmu yang kita ada tu. Jadi dengan impak ini pula situasinya berbeza sebab ibu bapa ni dia dah lama kan tinggalkan bangku sekolah. Jadi kita tidak boleh buat pengajaran kita tu formal seperti di dalam kelas. Kita ada papan putih ataupun papan hitam tu, ada cikgu kat depan belakang, lepas tu tanya secara formal dan sebagainya. Tapi dengan ibu bapa ni kita nak mereka terus bersama-sama kita, jadi kita kena mesra, banyak mesra lah dengan mereka untuk mereka terus bersama dengan program kita. Sebab kalau student tu kan dia tak ada choice lah kan, mereka kena terus bersama kita. Tapi kalau yang ibu bapa ni dalam masa 2-3 jam kita bersama-sama mereka tu, sebab dah tak ada dah nak buat ulang kaji ke, nak buat apa ke, di situlah kita kena fikirkan cara yang terbaik macam mana kita nak berikan poin-poin untuk mereka dapat bawa balik lah. Itu
perbezaannya. Kita kena pakai topi jurulatih. Kita tak boleh pakai topi sebagai guru. Kalau pakai guru rasanya ramai dah lari. Saya untuk mengajar ibu bapa ni kena pakai jurulatih, buat macam training session, Kawan-kawan, sebagai kawan. Kena banyak sangat sesi interaktif antara mereka dan sebagainya lah. Itulah bezanya. Kalau Cikgu Fariza boleh berikan sedikit pencerahan, apa bentuk background ataupun latar belakang ibu bapa yang mengikuti program Impak ini? Adakah dari sudut bangsanya, dari sudut sosioekonominya, kalau Cikgu Fariza boleh beri pencerahan sedikit? Okey, sebenarnya untuk program Impak ini sebenarnya pada saya sesuai untuk semua lapisan masyarakat. Tetapi dalam ikram ni kita fokus kepada ibu bapa yang berpendapatan rendah lah. Jadi kalau kita mengesyorkanlah untuk ibu bapa yang berpendapatan rendah, dan sebenarnya kita buat terbuka untuk semua bangsa. Cuma syaratnya mereka perlu berbahasa Melayu. Sebabnya impak yang dilaksanakan di bawah GBM ni dia ada 3 bahasa lah. Tamil Foundation melaksanakan dalam bahasa Tamil, kemudian GBM ada melaksanakan dalam bahasa Mandarin, dan kita ikram melaksanakan dalam bahasa Melayu. Dan masa kita di PPR Kota Damansara, kita adalah bangsa-bangsa lain juga, India, Cina bersama-sama dengan kita, tapi majoritinya adalah bangsa Melayu lah. Apa bentuk kesan ataupun apa manfaat yang ibu bapa ni dapat kesan daripada mereka hadir program ini, Cikgu? Dia sebenarnya macam ni, ialah ramai ibu bapa yang menyertai kita mungkin tak pernah pergi training, apa-apa bentuk training lah sebelum ini. Jadi bila kita bagi training, kita dapati mereka terbuka minda lah, mereka terbuka minda mereka untuk bagaimana mereka melayani sepatutnya anak-anak mereka, bagaimana mereka boleh membantu anak-anak mereka. Jadi kita dapat kesan terutamanya daripada feedback-feedback yang kita terima lah, yang mana ada perubahan, ada perubahan sikap, kesedaran daripada diri mereka sendiri. Kemudian juga situasi di rumah mereka buat sudut belajar untuk anak dan sebagainya, lebih peka, mereka lebih confident nak membantu anak dan sebagainya. Jadi banyaklah kesan yang kita dapat daripada maklum balas daripada ibu bapa. Mungkin soalan saya patah balik kepada zaman Cikgu Fariza masa menjadi guru tu. Tidakkah program-program begini dianjurkan oleh pihak sekolah untuk bersama-sama membangunkan para pelajar dengan menyantuni ibu bapa mereka? Biasanya untuk di sekolah kita ada buat program lah, tapi dia berbentuk one off program parenting macam itulah, mungkin kita panggil penceramah-penceramah untuk memberi tajuk-tajuk berkaitan keibubapaan kepada ibu bapa. Tapi program Impak ni dia unik sebab dia bukannya program one off. Kita ada 10 modul, bermakna kita ada 10 modul dan kita ada 10 kali perjumpaan. Jadi semestinya lah sebab tu selepas habis 10 modul ni mereka akan graduate. Kita pakaikan jubah dan sebagainya, buat special betul sebab kita rasa kita memang menghargai komitmen ibu bapa yang dapat bersama-sama kita sebanyak 10 modul ni. Bukan suatu yang mudah lah sebab biasa program one off kan, satu kali. Itu pun kita dapati susah sangat kalau daripada pihak sekolah untuk memanggil ibu bapa lah untuk ke program-program yang dianjurkan oleh sekolah. Kalau kita tengok kadang mesyuarat PIBG pun berapa je ibu bapa yang betul-betul berminat untuk datang. Itu masalah yang dihadapi oleh sekolah lah. Jadi program Impak ini tidak dibuat di sekolah. Jadi dibuat di mana, Cikgu? Okey, sebenarnya dia boleh dibuat di sekolah, tapi buat masa inilah, buat masa ini kita laksanakan di community. Contohnya setakat ni banyak kita buat di PPR lah.
di PPR Kota Damansara dan di sekitar Kuala Lumpur lah. Kita dah buat di kawasan perumahan awam Sri Perlis di Datuk Keramat sana, dan kita dah buat juga di PPR Jelatik di Batu Muda. So untuk yang setakat ini kita buat di PPR lah, di Kuala Lumpur lah tapi sebenarnya di satu Malaysia banyak di Felda ada yang buat dengan orang asli di Gombak, dibuat dengan komuniti orang asli. Habis 10 modul itu mereka buat oleh Ikram Gombak. Kemudian di kampung-kampung kalau di luar-luar bandar sanalah di Terengganu, di Kelantan, di Pahang. Tapi ada juga yang dibuat di sekolah sebenarnya, dan kita harapkan pada masa akan datang kita dapat lagi banyaklah kerjasama untuk buat juga di sekolah-sekolah. Sebab di sekolah ni kita boleh dapat kerjasama PIBG mungkin untuk tarik ibu bapa bersama-sama. Menarik tu cikgu. Jadi mungkin saya boleh andaikan ramai mudahnya ibu bapa tu untuk hadir ke program impak ni mungkin sebab kita buat di tempat mereka tinggal. Iyalah itu mungkin salah satu faktor lah bila kita nak buat program impak ni. Sebenarnya yang masa kita buat pilot project di Kota Damansara, kita survey tempat jugalah. Kita memang cuba juga kalau boleh buat di sekolah dan sebagainya, tapi ada isu masalah pengangkutan kan. Jadi yang terbaiknya kita buat di Dewan, di lokaliti itu sendiri. Jadi ibu bapa hanya perlu turun lift saja dan mereka dah boleh bersama-sama dengan kita dalam program impak lah. Jadi itu antara kelebihannya kalau kita buat di komuniti berbanding kalau kita buat di sekolah lah. Cikgu, saya nak tanya sikit. Tadi cikgu kongsikan sudah ada lebih daripada 1,000 ibu bapa yang sudah bergraduasi dan melalui program impak ni. 10,000 adalah angka yang besar sebenarnya. 10,000, minta maaf. 1,000 merupakan angka yang besar, dan bila cikgu sebut tentang 10 program tu, saya pasti dia memakan dana yang banyak. Kalau boleh cikgu kongsikan bagaimana kerjasama dengan kolaborasi dengan sesiapa ke untuk mendapatkan dana bagi menjayakan program sedemikian rupa. Okey program impak ni seperti saya nyatakan tadi, kita sasarkan kepada ibu bapa yang berpendapatan rendah lah. Jadi kita tak charge lah ibu bapa, walaupun kalau nak ikut training punya standard kan, satu hari punya training berapa kosnya tu, kalau 10 kali berapa tapi disebabkan yang menjadi jurulatih, fasilitator kita semua adalah karyawan jadi kita tidak charge tinggi lah namun untuk ibu bapa kita tak charge langsung lah, boleh kata free. Mungkin ada yang charge paling-paling pun RM10 boleh dikatakan program ni free, namun adalah perbelanjaan untuk bahan, peralatan dan sebagainya, jadi perlu kepada costing jugalah dan juga kita beri sedikit sagu hati lah kepada jurulatih dan fasilitator kita. Bukan inilah je sebagai sagu hati, duit minyak dan sebagainya. Jadi memang program impak ni memerlukan kos terutamanya bila kita ada 10 sesi ni. Jadi setakat ini kita memang minta tajaan-tajaan lah ada tempat yang mana Ikram sendiri yang menaja. Tapi kita juga alhamdulillah mendapat juga tajaan daripada ahli parlimen, daripada ADUN, daripada ahli majlis daripada YB. Jadi alhamdulillah setakat ini kita dapat tajaan daripada pihak-pihak yang tersebutlah. Cumanya kalau boleh lebih ramai lagi lah pihak-pihak yang dapat tampil untuk menaja program seperti ini. Kalau Cikgu Fariza dapat kongsikan kejayaan yang hasil daripada program begini, selain daripada memberi pendidikan dari sudut keibubapaan kepada ibu bapa tu, mungkin saya nak clarify tadi Cikgu Fariza ada sebut 1,000 tu. 1,000 tu tahun bila tu bermula? Kita lupa nak sebut tahun tadi. Kita bermula tahun 2016 sebenarnya dengan yang pilot project di PPR Kota Damansara.
So 1,000 tu daripada awal itulah sampai Jadi sekarang 1,000 2019. lebih. Cuma kita terhenti sekejap lah disebabkan oleh pandemik itu. Itu soalan saya seterusnya sekejap lagi. Hmm. Tapi saya nak tanya kalau Cikgu Fariza boleh kongsikan hasil daripada program tersebut terhadap anak-anak ke, ataupun kalau ada success story ataupun kejayaan daripada Tamil Foundation yang Cikgu Fariza boleh kongsikan? Okey, baik. Sebenarnya bila ini soalan yang memang selalu orang tanyalah kan. Bila kita buat program, apa dia punya hasilnya. Cuma saya nak maklumkanlah bahawa program kita ni adalah program pendidikan masyarakat. Jadi hasilnya tu kadang kita tak nampak, orang kata direct lah, tak dapat terus. Contohnya kalau kita buat program tanam pokok kan, kita nampak nanti dapat hasilnya. Kalau kita buat program tuition matematik ke, daripada gagal anak ni dapat lulus. Kalau kita buat program bantu untuk orang berniaga, dapat keuntungan. Kalau program pendidikan masyarakat ni kadang dia punya kesan tu lambat sikit. Cumanya apa yang kita boleh dapat kesan jangka pendek adalah daripada ibu bapa tu sendiri. Ibu bapa tu sendiri daripada borang maklum malas yang kita telah buat, dan juga kita ada buat juga soal selidik, dan kita dapati bahawa rata-rata memang ibu bapa menyatakan mereka sangat terkesanlah dengan program ini, dapat banyak membantu mereka untuk mereka membantu anak-anak mereka pula. Jadi ada seorang ibu bapa tu merasakan dia dengan sebablah menyatakan bahawa sebelum ni dia tak tahu pun kan macam mana hubungan, nak berhubungan dengan anak dia dengan baik, dan selepas dia menghadiri program impak ni, dia kata hanya dengan mengatakan terima kasih pada anak dia, anak dia merasa dihargai kan. Jadi itu contoh-contoh keberkesanan program impak kita lah, yang mana ibu bapa berkongsi bagaimana sebelum ni mereka tak menyediakan tempat belajar yang orang kata yang betul lah untuk anak. Jadi selepas menghadiri program kita, mereka kongsikan bagaimana mereka dapat cari juga ruang-ruang sudut-sudut supaya anak dapat buat kerja rumah, dapat belajar dengan selesa. Ramai yang berkongsi bagaimana sebelum ini mereka mungkin agak kasar dengan anak kan, tapi selepas menghadiri program impak ini mereka lebih peka lah dengan apa yang mereka cakap dengan anak-anak mereka. Jadi banyak lagi lah kejayaan lah yang kita dapati daripada program ini. Selain daripada itu, kita dapati juga ramai ibu bapa yang berkongsi bagaimana mereka rasa yakinlah untuk membantu dari segi membuat jadual, memantau anak-anak, sebab program modul 10 modul kita ni kita tekankan macam-macam. Kita tekankan berkaitan dengan macam mana nak bagi anak fokus belajar, bagaimana untuk buatkan jadual belajar, bagaimana untuk menggalakkan anak membaca, untuk memantau homework dan sebagainya lah. Banyak lepas tu kita juga ada juga ibu bapa yang berkongsi peningkatan keputusan peperiksaan. Bagaimana ada yang macam di Kota Damansara yang dah dapat sambung belajar dan ada peningkatan dalam UPSR dan sebagainya. Itu pada kami itu adalah kayu ukur lah kejayaan program ini. Cuma dari segi jangka masa panjangnya tu setakat ni kita tak nampak lagi lah dia punya kejayaan tu, sebab mungkin dia mengambil masa yang agak lama untuk kita tengok lah perubahan tingkah laku anak-anak tu. Tapi jika kalau saya boleh simpulkan seperti apa yang Cikgu Fariza sebut tadi, kanak-kanak tu dia adalah mendapat manfaat secara langsung daripada program yang dihadiri oleh ibu bapanya.
Itu yang uniknya tentang program Ya, impak ini. Kita sasarkan ibu bapa, tapi manfaatnya adalah selain daripada anak-anak. ibu bapa, anak-anak. Jadi kalau ada 6, ya, ibu bapa tu ada 6 anak kan, ada 4, 5, Betul. 6, 7 anak. Jadi benda tu dia ada macam domino effect lah. Ya, dia Betul. bercambah-bercambah. Jadi Jadi itu mungkin kalau 1,000 ibu bapa tu, mungkin dia 5,000 kanak-kanak yang telah mendapat manfaat secara langsung. manfaat. Ya, betul. Ya. Itu Okey. kelebihannya lah program. Okey, baik 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 Cikgu Fariza. Tadi Cikgu Fariza ada sebut pasal pandemik. Jadi macam mana ni? Bila kita dah hampir setahun duduk di dalam suasana pandemik ni, ada apa-apa pengubahsuaian ataupun program impak tu terhenti sepanjang pandemik ni? Okey, memang pandemik ni dia datang, orang kata tak diundang lah ya. Kita memang tak jangka yang pandemik ni akan berlaku. Saya ingat lagi bila dia mula berlaku di China, di negara China, memang semua tengok kan, oh ada lockdown, tak pernah-pernah ada istilah tu sebelum ni kan. Tapi akhirnya dia sampai juga ya ke negara kita dan kita pun ada lockdown. Bila lockdown, banyak kawasan-kawasan yang tengah yang merancang nak laksanakan impak terbantutlah sebab kita tidak boleh ada aktiviti fizikal bersemuka. Begitu juga ada kawasan-kawasan yang dah halfway dah. Ada yang dah 6 modul, ada yang baru 2 modul dan sebagainya, terpaksa berhenti disebabkan oleh pandemik ini. Jadi kita impak pun lama jugalah kita pun fikir macam mana kita nak atasi masalah ini. Tapi alhamdulillah Allah buka jalan. Wanita Ikram Pusat telah memohon bantuan grant daripada Yayasan Hasanah dan alhamdulillah kita dapat grant tersebut. Tapi Yayasan Hasanah tidak memberi kita untuk membuat secara fizikal lah disebabkan oleh pandemik ini. Jadi kita ambil cabaran ini dan kita laksanakan program impak kita secara atas talian. Jadi kita buat secara 10 online. modul tu. 10 modul tu Ya, dibawa ke atas talian. Wow. ya, alhamdulillah. Jadi berkat kerjasama Tahniah. tim impak pusat duduk bersama-sama membincangkan bagaimana kita transfer daripada modul-modul fizikal itu kita tukar menjadi modul berbentuk atas talian dan telah pun berjaya kita laksanakan awal tahun ini. Bermula awal tahun ini kita telah memulakan modul impak online. Dan sekarang kita tengah giat lah untuk menyebarluaskan lagi impak online ni agar kawasan-kawasan lain dapat laksanakan juga program impak online ini. Kalau boleh saya tanya berapa ibu bapa yang telah mendapat manfaat daripada program impak online ini? Kalau fasa pertama tu dalam 80 orang ibu bapa. Itu yang di bawah tajaan Yayasan Hasanah lah daripada awal tahun iaitu telah pun graduate. Tapi kita ada juga misalnya di Simpang Renggang dalam 20 ibu bapa yang sebenarnya menyambung jadi jurulatihnya sebenarnya adalah sebahagian daripada jurulatih impak online. Jadi beliau telah menyambung program impak di Simpang Renggang dengan membuat secara online. Itu dalam lebih kurang 20 orang lah. Dan sekarang ini kita ada impak online mega sedang berlangsung di Batu itulah ada lebih kurang 70 orang ibu bapa menggunakan aplikasi Google Meet lah untuk melaksanakan program impak ini. Dan baru-baru ini impak di Ikram di Putrajaya juga telah menyambung program impak mereka secara online. Jadi lebih kurang 100 juga 100 orang lebih ibu bapa yang telah buat secara online ini. Menarik tu. Dia secara tak langsung ibu bapa juga dapat berpengalaman melalui kelas PDPR macam anak-anak mereka sekarang ni kan. Ya, betul. Itu hikmahnya bila mereka buat program online ini. Jadi mereka sendiri dapat merasai dia punya sound dia macam mana kan. Dia punya Nak tanya interaksi soalan tu dengan macam mana. cikgu. Ya, betul. Dan kita juga sebenarnya terkejut jugalah. Kita mula agak gusar, boleh tak ibu bapa ini kan menggunakan aplikasi semua ni
Tapi mungkin disebabkan biasa dengan PDPR anak-anak, biasa GMIT dan sebagainya, dan kita dapati alhamdulillah mereka bolehlah nak tekan link tu, nak mute, nak off video dan sebagainya. Alhamdulillah. Atau mungkin anak-anak di sebelah yang membantu ibu bapanya. Ya, mungkin juga. Jadi dengan adanya online sebenarnya ada kelebihannya, ada kekurangan, ada kelebihan. Kelebihannya mereka tak perlu ke mana-mana. Jadi mereka hanya perlu bersiaran dari rumah saja, dan alhamdulillah kalau kita tengok kehadiran untuk impak online ni sangat baik sebab mereka bersiaran dari rumah dan mereka tak boleh ke mana-mana disebabkan oleh PKP. Jadi itu saya rasa orang kata peluang itu kan dimanfaatkan. Jadi ibu bapa tak ke mana-mana, jadi dapat pula ilmu kan. Jadi itu kelebihannya impak online ni lah. Bagus tu, menarik perkongsian Cikgu Fariza tu. Dia seumpama mengatakan dalam keadaan pandemik ni pun usaha untuk memberi pendidikan kepada ibu bapa masih terus berjalan dan mengambil peluang di atas perkembangan teknologi ni lah kan. Begitu. Jadi mungkin saya ingin pergi kepada soalan terakhir saya. Cikgu Fariza, guru selama 30 tahun selepas bersara menjadi guru, sekarang ini berkecimpung pula di dalam pendidikan masyarakat, khususnya ibu bapa yang memberi manfaat secara langsung kepada kanak-kanak. Jadi mungkin saya nak tanya, sekarang kita 2021, kita merdeka 1957, andaikan sehingga 100 tahun selepas merdeka, 2057 ataupun 2055, pada pandangan Cikgu Fariza, di mana kanak-kanak di Malaysia? 2055. Oh, lama tu. Okey, jadi kita tengok keadaan kita sekarang lah. Sebenarnya banyak lagi isu kanak-kanak yang kita perlu tangani bersama-sama. Kita perlu tolonglah. Jadi anak-anak, kalau kita tengok laporan United Nations tu, bagaimana anak-anak yang terpinggir ini tidak ada makanan pun yang mencukupi sehinggakan mereka terbantut, tidak ada cukup akses kepada bahan-bahan bacaan, bahan-bahan permainan. Belum lagi kita tengok isu-isu keciciran pendidikan dan sebagainya. Jadi itu isu-isu anak-anak di Malaysia sekarang lah. Jadi kita harap menjelang 2055, isu-isu ini semua dapat bersama-sama kita tangani, dan anak-anak di Malaysia ini dapat hiduplah dengan baik tanpa ada masalah dari segi ruang tempat tinggal yang sempit, tidak ada masalah dari segi pemakanan, akses pendidikan. Jadi kita harap pada masa tersebut negara kita telah mencapai negara maju, negara kita sudah makmur, mencapai tahap orang kata dunia kelas pertama lah. Jadi bersama-sama dengan itu, nasib anak-anak kita semua juga terbela, tidak ada lagi kes-kes penderaan. Dan kita harap pada masa tersebut ibu bapa yang ada pada zaman itu telah diberikan pendidikan yang mencukupi bagaimana mereka seharusnya bertindak menjaga anak-anak mereka lah dengan ibu bapa yang berpengetahuan, sistem pendidikan yang baik. Jadi kita harap anak-anak kita dapat berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju yang lain di dunia ini. Itu saja daripada saya. Terima kasih Cikgu Fariza. Harapan yang cukup besar dan semestinya perlu dipunyai oleh semua rakyat Malaysia, kerana kita bakal mewariskan negara yang kita cintai ini kepada kanak-kanak yang jika kita tidak beri perhatian kepada mereka sekarang, mereka bakal menjadi liability kepada kita di masa akan datang. Baiklah sahabat-sahabat sekalian, sebentar tadi kita telah dengar sedikit perkongsian daripada Cikgu Fariza, pengalamannya bersama dengan anak-anak selama 30 tahun, seterusnya ibu bapa pula di dalam membangunkan suasana yang positif, budaya yang sihat terhadap perkembangan kanak-kanak Malaysia. Tinggalkan maklum balas dan sebarang cadangan di ruangan komen, insya-Allah kami akan ambil. Dan jika sahabat-sahabat ada mana-mana figura yang sahabat inginkan untuk kami bawakan di ruang Insight Bersama Salam ini, tinggalkan juga di ruangan komen. Diharapkan semua dapat
manfaat dan tercetusnya inspirasi positif untuk membangun dan membentuk kanak-kanak di Malaysia. Akhir kata, salam sayang daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama membina masyarakat rahmah.